أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita hormati Tuan Pengerusi Majlis pada malam ini, seterusnya Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya keseluruhan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapatlah sama-sama kita hadir duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, keampunan kepada kita dan dikurniakan pahala kepada kita. Mudah-mudahan pahala tersebut dapat kita kutip pada hari akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumal mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia, lagi barakah, bulan yang sangat-sangat ditunggu oleh seluruh umat Islam, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Panjang umur kita akan jumpalah. Jadi inilah bulan yang sangat-sangat kita tunggu. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bertemu dengan Ramadan ni, persiapannya bukan esok nak puasa hari ni baru nak buat persiapan. 5-6 bulan sebelum masuk Ramadan siap dah. Persiapan dia tu clear dah. Persiapan bukan makna beli baju, beli jubah, beli sokok raya, bukan. Persiapan dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana aja diri banyak dah buat ibadat, tak masuk lagi bulan Ramadan, siap dah. Dengan banyak sedekah, beri makan ke orang, beri makan ke orang miskin. Ajar diri mari rumah Allah tepat pada waktu semayang berjemaah. Ajar diri supaya tidak kedekut. Apatah lagi bila masuk dalam bulan Ramadan, masing-masing lebih hebat lagi, lebih sibuk lagi dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita minta dengan Allah biar sempat dengan Ramadan. Ramadan ni nikmat besar. Sehingga katanya setengah daripada ulama-ulama, antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mana-mana orang yang sempat dengan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, dapat buat ibadat dalam bulan Ramadan, sunat dia sujud syukur kerana nikmat besar. Dia kalau nikmat kecil makruh ataupun bid'ah sujud syukur. Nikmat kecil. Nikmat besar tengok dulu kalau boleh semua tidak disuruh. Tapi nikmat besar yang jarang-jarang dapat, sunat sujud syukur. Contoh dapat pekerjaan, contoh dapat anak, contoh dapat bini. Ni nikmat besar jarang-jarang dapat. Nikah, bukan nikah tiap-tiap hari nikah. Bila boleh maknanya bini sunat sujud syukur. Sunat sujud syukur. Ada orang tak tahu sunat sujud syukur. Pas ada nikah dia kata ingat tak tahu pula sunat sujud syukur ustaz. Tu kata. Jadi kena nikah pula sekali lagi lah. Kemudian baru sujud syukur. Begitu juga dapat anak. Nikmat besar jarang dapat, jarang-jarang dapat. Kalau nikmat yang senantiasa dapat, tak sunat sujud. Contoh nikmat Islam. Celak butir mata kita Islam. Tak aja sujud syukur lah. Nampak? Kang sujud sama tak mari sejik padang sujud ke. Jarang-jarang dapat. Begitu juga
kesempatan seseorang itu dapat duduk di dalam bulan Ramadan, lagi pula diperingatkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah dapat melakukan ibadah sunat sujud syukur. Ni. Jadi tak lama dah insya-Allah. Esok lusa kita menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dalam hadis Nabi kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulfidatis syayatin wa fi riwayatin wa sulsilatis syayatin atau kama qala. Bila datang saja bulan Ramadan, Nabi kata dibuka pintu syurga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan dibelenggu atau ditambak atau diikat setan-setan. 3 perkara besar Tuhan beri kepada kita orang Islam dalam bulan Ramadan. Yang pertama, pintu syurga Tuhan buka luah. Seluas-luasnya Allah buka. Maksudnya nak beri peluang kepada seluruh umat Islam biar boleh masuk syurga belaka. Ni kehebatan Ramadan. Sebab tu buka luah. Menunjukkan nak suruh tetamu masuk. Kalau kita tak mau tetamu masuk, kita akan tutup, betul tak? Sebab tu open house ni dia buka pintu. Orang buat open house, orang buat rumah terbuka, dia buka pintu lah. Takkan buat open house jemput orang ramai dalam grup WhatsApp, ada orang mari rumah tutup pintu. Siap ngemangga. Orang beri salam, Assalamualaikum. Kau salam. Dah kata buat open house ni. Dah buka pintu ni. Tak buka. Dah open house kepala otak apa gitu. Open house ni rumah terbuka, jadi pintu kena buka lah supaya tetamu masuk ramai. Begitu juga dengan Ramadan. Allah buka pintu syurga seluas-luasnya. Nak beri peluang kita masuk lah. Jadi nak masuk syurga ni bukan dengan mulut. Dengan mulut habis rumah boleh masuk belaka. Nak masuk syurga dengan amalan, dengan cara hidup. Nampak tak? Dengan pahala, biar munasabah kita dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan mulut kalau dengan mulut habis orang minum arak nak masuk syurga, tapi dengan mulut lah. Orang dak semayang nak syurga kalau tanya, tapi dengan mulut. Pergi interview orang isyak dadah. Jarang duduk lengang. Tanya dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Nak tambah kaca lah, nak tanya je soalan. Ada kena ramak, dia kata. Dalam hati esok-esok ni nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Dia kata nak masuk syurga. Nampak tak? Dalam isyak dadah nak syurga. Dalam kocek ada koking, ada sabu, ada ais macam-macam, tapi nak syurga. Tanya orang minum arak nak syurga tak? Atas geting hilang tak? Tunggang langgang tak? Kaki tang ke bawah, kepala tang ke atas. Kepala tang ke atas, kaki tang ke bawah. Bingung tu. Tanya nak masuk syurga, nak masuk neraka. Syurga kau. Dalam pegang botol kasbuk, nak syurga. Tangan kanan kasbuk, tangan kiri Johnny Walker. Celah kekeng Johnny Quengu. Nak syurga Allah, tapi dengan mulut lah. Munasabah tak? Dak semayang nak syurga. Hak berzina nak syurga kau. Nampak? Hak main judi, tidur atas daun teruk nak syurga kau. Tak dapat syurga dengan mulut. Dapat syurga dengan amal soleh
yang kita buat bila tu learning sekarang ni masih hidup. Nampak tak? Guna kesempatan. Ada orang dia tak dang dengan Ramadan, walau dia nak sangat-sangat bertemu dengan Ramadan. Hak mati ada hak mati ni. Mati malam, mati hari ni. Esok dah nak puasa, mati. Allahu Rabbi. Lepas tu Imam baca doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, sempatkanlah kami dengan bulan Ramadan. Itu duduk belakang, amin. Ini dah amin, duduk sembang belakang. Yang pendek umur. Amin, amin, amin. Biar sempat dengan Ramadan. Pasal apa? Besar kelebihan ni. Ada orang esok dah nak puasa, malam ni mati. Allahu Rabbi. Ada. Ada orang siap sahur. Tengah makan nasi, sahur dah nak puasa, sahur dulu. Mati tengah nyau. Lekat sudu mati. Faham tak? Tak ada nak puasa. Betul tak? Tiba-tiba insya-Allah Tuhan beri kita sempat dengan Ramadan. Dan puasa satu nikmat yang sangat besar. Jadi buatlah amalan biar kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Target kita puasa biarlah lebih molek daripada puasa hak tahun lepas. Pasal puasa ramai puasa. Tapi nak dapat puasa hak betul-betul meraih, menghasilkan pahala, tak ramai dapat. Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash atau kama qala. Ramai mana di kalangan umatku yang berpuasa, ramai puasa, berderu-derang puasa. Betul tak? Habis puasa budak-budak puasa, orang muda puasa, orang tua puasa, ramai puasa. Hak pakai tudung puasa, hak free hair puasa kau. Hak akan piah lembek puasa, pakai serban puasa, pakai sokok puasa, hak luar pendek puasa kau. Betul tak? Hak rambut orange, rambut biru, hak rambut celup tepung, puasa kau. Dia tengok ramai-ramai kat gigi beli bazar Ramadan, rambut kuning. Rambut tu karat dia, hati tak tahu. Nampak? Puasa tanya, kak puasa kak? Mestilah kak puasa. Hodoh. Puasa. Pakai ketak gelemak puasa. Tak lama dah bazar Ramadan lagi, tengok ramai-ramai. Kalau nak habis pahala. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tiadalah dia dapati daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga saja dapat. Boleh lapar, boleh dahaga je. Pahala tak dapat, jelek, wang gepa. Ni ramai, ni kita takut ni. Puasa sangat, tak makan, tak minum. Tengah hari gak nyanda di tiang, muka macam nak mampu. Pasal apa? Dah puasa, mesti lapar. Tapi tak dapat pahala. Bila orang azan maghrib, imam dapat pahala, kita tak dapat pahala. Pasal apa? Saat ni melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Ni ramai buat ni. Yang jarang orang buat perkara yang membatalkan puasa. Ada orang tak buat ni. Tak ada orang minum air. Tak ada puasa, biar minum air lah. Ada waktu bukan puasa tu. Waktu tu kita tak akan buat. Tapi hak ramai buat perkara-perkara yang membatalkan pahala.
Pahala makin sikit, makin sikit, makin sikit, makin sikit, akhir tak dapat apa-apa. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, puasa ni bukan hanya dak makan, dak minum, dak jima, tapi puasa ini menahan segala-galanya, terutamanya 7 anggota daripada melakukan maksiat. Tu puasa. Nah, kita orang awam puasa tak makan, tak minum je. Nah, tengah hari tengok TV, petang tengok drama TV3. Tu tak? Ada puasa macam gitu. Kalau tengok maknanya cerita hak balik, hak juara, boleh tak kira. Dah tengok drama bukan juru drama. Nah, main dah bakal tudung, mendedahkan aurat, berlakon-lakonan yang haram, peluk laki dengan perang, duduk atas katil pula drama. Walau lakonan, kena balik hak ni laki orang, hak ni bini orang, berlakon duduk atas katil, babak suami isteri, mau pegang aku peluk mu macam-macam. Kita tengok puasa pula, Allahu Rabbi, habis pahala. Daripada 5 riyal pahala tinggal 3 riyal. Dan drama. Tu dah masuk iklan ni, iklan shampoo, iklan ubat gigi, iklan macam-macam. Hak mendedahkan aurat. Daripada 3 riyal tinggal 2 riyal setengah. Tak kira dah masuk bazar Ramadan ni. Masuk bazar Ramadan balik awal tu. Hak beli dengan hak jual sama bodoh, mendedahkan aurat. Betul tak? Hak pakai balik alhamdulillah lah hak dedah aurat. Dan kita tak mau masuk bazar Ramadan, bini suruh beli kuih. Abang beli kuih pulut panggang beli 3 riyal 4 riyal, makan pulut panggang muka bosa gagang. Dak pulut panggang. Dekat timah jual masjid. Bazar Ramadan, abang beli ke ayam pusing, nak akan buka kagak ayam pusing. Ayam pusing bazar Ramadan. Hak tukang pusing ayam tu, tali halus hulak pakai awet. Tak punah pahala. Punah pahala. Nak beli ayam pusing je seko. Hak pakai awet, hak pakai baju tu, Allahu Rabbi. Kita pening kepala dah. Ayah haji tengok ayam pusing, tengok awet, tengok ayam pusing, tengok awet. Dadah bunga api 3 riyal. Faham? Tunggu balik awal terus. Kerana apa? Tak jaga mata, tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga lidah, tak jaga tangan, tak jaga kaki, tak jaga perut, tak jaga kemaluan. Ini 7 anggota yang mesti kita jaga, terutamanya dalam bulan Ramadan. Jaga molek. Ada seorang sahabat Nabi, jaga sungguh mata dia. Nama dia Sa'labah bin Abdul Rahman. Seorang sahabat yang sangat suka melihat wajah Nabi SAW. Dia tidur di masjid dekat dengan pintu masuk, kerana dia nak bila Nabi masuk masjid bertemu dengan dia dulu berbanding sahabat yang lain. Dan dia akan tanya Nabi ada hajat apa-apa tak nak suruh dia buat. Dan tiap-tiap hajat yang Nabi minta dia buat, dia akan buat dalam keadaan cepat. Dia jenis sahabat jalan laju, jalan gaduh. Sehingga orang kata mu ni gaduh sangatlah Sa'labah. Nak pergi di mana? Gaduh orang lain. Kata Sa'labah, aku nak buat pekerjaan yang disuruh oleh Nabi dalam keadaan segera selesai, segera boleh balik bertemu dengan Nabi, aku boleh tengok wajah Nabi yang sangat-sangat indah. Satu hari Nabi suruh dia pergi ke Madinah. Apa?
di Madinah. Ada hijrah, dia pergi. Sampai saja di perkampungan Madinah, kanan kiri ada rumah. Nah, petang tu angin kuat tiup, menyebabkan pintu-pintu langsi-langsi tersingkap, nampak isi rumah. Kemudian dia tengah berjalan, mata dia tertengok satu rumah yang terselok kain, lalu ternampak seorang perempuan sedang mandi. Dia tertengok, bukan saja-saja tengok, tertengok. Dah tengah jalan, angin tiup, tak naik ke atas kain, tertengok tak sengaja. Bila tengok orang puas tengah mandi, orang tengah mandi, takkan pakai jubah. Nah, nah, maklumlah. Bukan kata puang saja, lelaki pun sama je. Mandi, nama mandi. Jadi bila dia tertengok, menyebabkan dia tengok aurat perempuan tadi, cepat-cepat dia alih pandangan. Lalu dia berasa bersalah sangat-sangat. Allah berat dah aku ni, aku pergi tengok aurat orang puan dah pula. Nabi suruh atas aku mari Madinah, suruh buat pekerjaan kerja Nabi, aku pergi buat maksiat dah pula. Allah berat dah aku. Takut dia. Padahal tertengok. Tertengok. Mana dosa tertengok? Tak. Hak dosa ni saja-saja tengok macam kita ni. Kita tengok. Ajak kawan kita pula tengok. Awek pakai seksinya. Mana. Allah, bapa. Tu saja tengok tu. Ni tertengok. Jadi tidak balik. Orang yang segera buat pekerjaan, balik nak temu dengan Nabi, tak balik. Kerana apa tak mau balik? Malu mata. Malu nak jumpa dengan Nabi pasal telah melihat maksiat. Dalik menyebabkan Nabi tunggu. Nabi tanya sahabat-sahabat, ada berita tak tentang Sa'labah? Sahabat kata tak tahulah. Warna yang tak balik ni lama sangat ni. Lalu pendek cerita, Nabi suruh Sayyidina Umar Al-Khattab pergi cari. Umar pergi cari. Cari. Tak jumpa juga. Ya Rasulullah, tak ada ni pahwana ni. Nabi kata muter pergi cari dekat lereng-lereng bukit. Sayyidina Umar pun pergi cari. Cari dekat lereng-lereng bukit, tepi-tepi bukit. Di sana ada seorang laki-laki pengembala kambing. Umar kata, laki-laki mu ada nampak? Ada seorang sahabat kami, nama dia Sa'labah bin Abdul Rahman. Dia punya watak dia seorang yang sangat gembira, ceria, tubuh dia kuruh. Dan bila dia berjalan, dia akan berjalan dalam keadaan gaduh, jalan dalam keadaan laju. Kata laki-laki yang mengembala kambing ni, tak ada pula ambil tak je nampak hak jenis gitu. Tapi ginilah, ada seorang laki-laki, dia tak kuruh biasa, dia kuruh sangat. Kemudian dia memang jalan laju, cuma dia bukan orang yang ceria. Dia orang yang sangat duka cita, senantiasa menangis sama. Dan bila dia nampak aku, dia akan turun daripada mana-mana bukit, dan dia akan minta denganku segelas susu, lalu dia pun naik balik. Kata laki-laki ni, kalau mu nak tunggu, dia mu tunggu lah. Mungkin kat gigi dia ada kot. Umar pun tunggu daripada jauh. Tunggu, tiba-tiba turun sungguh seorang laki-laki yang kuruh sangat daripada bukit. Pergi dekat laki-laki yang mengembala kambing itu, minta minum susu. Kemudian nak naik atas balik, Sayyidina Umar pun kejar. Sayyidina Umar kejar. Sa'labah, jangan lari, kejar. Kejar dan pegang. Kata Umar, Sa'labah, mu nak lari mana ni? Nabi cari mu.
Nah, pasal apa mu tak balik? Nabi cari mu balik lah. Salamah kata tak mau balik, tak mau balik. Balik. Sini mu pegang, buat balik. Pertengahan jalan dia jatuh sakit. Kemudian pergi singgah, hantar ke rumah mak dia. Lalu Umar pun bertemu dengan Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, kami telah bertemu dengan Sa'labah. Nak tak kami bawa dia bertemu denganmu ya Rasulullah? Kata Nabi, tak payah biar aku pergi rumah dia. Nabi pun pergilah. Sampai di rumah Sa'labah, Nabi minta izin masuk Nabi dalam rumah Sa'labah, mendapati Sa'labah dalam keadaan berbaring sakit. Nabi duduk dekat, Nabi ambil kepala Sa'labah letak atas riba Nabi. Nabi letak di atas riba Nabi, cepat-cepat Sa'labah mengalihkan kepalanya letak atas latar. Dia tak mau duduk atas riba Nabi. Nabi tengok, warna gini pelik ambil kepala balik, letak atas riba. Dia alih balik kepala dia, letak atas latar. Nabi kata, Sa'labah, guana ni mudah sayang dah ke aku. Siapa tak mau duduk atas riba aku? Lalu kata Sa'labah, ya Rasulullah, bukan aku tak sayang, temu aku sayang sangat-sangat. Dan ni siapa tak mau duduk atas riba aku? Wahai Rasulullah, sesungguhnya diri ini tidak layak duduk atas riba yang sangat mulia di sisi Allah. Kerana diri ini melakukan banyak maksiat, telah buat dosa kepada Allah, tak layak tengok mu. Apatah lagi nak duduk atas riba mu, tak layak. Tengok. Nabi kata dah buat dosa dah. Siapa gitu semua dah. Lalu dia menceritakan. Dia cerita sampai di perkampungan Madinah, angin bertiup kencang menyebabkan rumah-rumah tersingkap pintu-pintu. Aku terlihat perempuan yang sedang mandi. Lalu aku berasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Menyebabkan aku malu nak balik bertemu denganmu. Aku malu kepadamu, aku malu kepada Allah. Lalu Nabi kata, dah apa permintaanmu? Mu nak apa sekarang ni? Aku nak sangat-sangat meminta doa kepada Allah supaya Allah mengampunkan kesilapan dan dosa-dosaku. Lalu Nabi tak ada doa minta Allah ampunkan dosa Sa'labah bin Abdul Rahman. Kemudian Allah mustajabkan. Nabi kata, Allah ampunkan dosa-dosa. Kemudian apa permintaanmu? Kata Sa'labah, ya Rasulullah, aku minta mu redha terhadap diriku. Nabi kata, ya, aku redha kepadamu. Kemudian kata Sa'labah, ya Rasulullah, kenapa kedua kakiku ini berasa macam kebah? Kebah berasa. Kata Rasulullah, Allah memberitahuku ajalmu telah tiba. Rupa dia nak mati ya. Nabi ajar dia talqin la ilaha illallah. Akhir dia meninggal di atas riba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana usung jenazah Sa'labah, sahabat-sahabat tengok Nabi jalan dalam keadaan terjinjing. Jinjing. Nampak? Orang Terengganu panggil jinjing, sini panggil mdi, tak tahu. Panggil mdi sini. Kau anda lah. Ya ke diri lah. Kita tak reti kau. Sahabat tengok mana Nabi jalan jinjing gini. Mana ada duri, mana ada batu. Tanah lapang molek jalan jinjing gitu. Selesai tanam. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, pasal apa tadi kami tengok kamu berjalan dalam keadaan berjinjing? Seolah-olah ada batu, ada duri, sedangkan kami tengok tak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei sahabat-sahabatku,
ketika mana kita usung jenazah Sa'labah, turun malaikat daripada langit begitu ramai menyebabkan aku tidak nampak ada tanah untuk dipijak. Mereka semua adalah malaikat-malaikat berlaku. Nah, mengerumuni Sa'labah bin Abdul Rahman kerana kemuliaannya di sisi Allah dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kisah sahabat yang takwa, menjaga matanya daripada melihat yang haram. Nah, bukan kata saja tengok, tertengok pun takut kepada Allah. Sebab tu sempena Ramadan ni kita jagalah. Nah, mata kita, jaga telinga kita, jaga lidah kita, jangan buat maksiat. Tak? Jangan kita faham puasa tak makan tak minum saja. Tak makan tak minum ni puasa budak-budak. Budak-budak ada apalah tak makan tak minum. Nah, tapi kita bukan budak-budak, kita bapak budak. Bapak budak dah kan tak makan tak minum tak jimat saja. Nah, kena jaga belaka matanya dengan telinganya, lidah jangan mengepak, jangan cakap pelawau. Jangan fitnah orang. Nah, Ramadan kan biar buat terbaik. Ni Ramadan dengan bulan biasa sama je. Tak ada benda ngopak pun ngopak lah, deki pun deki lah, fitnah pun fitnah lah. Dah puasa benda gitu. Nah, ialah puasa terbaik. Mana tahun ni puasa terakhir kita, Ramadan terakhir kita, terbaiklah kita buat. Lepas tu kita katakan bulan Ramadan bukan pesta makan minum. Jangan set dalam kepala otak kita Ramadan nak makan nak minum. Jangan. Dan bila berbuka pula jangan makan banyak. Kita buka makan banyak. Bila makan banyak, akibat aja efek dia jadi lemah. Sebab tu ulama tak makan banyak. Sebab tu jadi ulama. Kalau dia makan banyak tak jadi ulama. Nampak? Ulama tak makan banyak, tu guru tak makan banyak. Kalau makan banyak bukan tu guru. Makan banyak gaul lu buyuk-buyuk. Pergi tu guru. Tok guru gua ni makan banyak. Tok guru makan sikit. Ulama makan sikit. Dia buka puasa ingat dah. Jangan makan banyak. Makan sekadar memberi kekuatan kita untuk buat ibadat. Kerana bila makan banyak, ibadat dah kau. Betul tak? Dan makan banyak, perut tak? Jadi syaih Allah. Nah, dasar kata semayang tarawih, semayang maghrib dak urak dah. 3 rakaat macam ke 300 rakaat. Pasal apa tu tadi makan banyak? Timur Cina cuti makan. Faham tak? Nasi 3 pinggang. Ikan siakak 3 rasa masak steam. Nampak? Ayam golek. Ayam percik pula sebelah. Ayam goreng hot seria. Ayam pusing. Ayam pusing. Dengan besi-besi di atas meja ni. Hebat. Buka puasa apa gitu. Macam anak beranak korung. Makan. Air buah. Air mati kucing. Hodoh. Siapa buta kucing? Nak buat ke air mati kucing? Air apa benda? Banyak air lah. Gelas besar-besar ni. Boleh mandi junub. Betul tak? Makan banyak sangat. Jadi bila makan banyak sangat, efek dia tak urut. Kita berhenti sekejap dah. Boleh laluan kepada azan. Jadi jangan makan banyak sangat. Nampak? Bulan Ramadan kita didik, kita ajar diri kita makan sederhana. Kajian menunjukkan bulan Ramadan lah banyak pembaziran berlaku. Sehingga bertang-tang makanan yang tidak diusik dilambaukan oleh umat Melayu Islam. Patut bulan Ramadan jimat lah. Nampak? Makan minum tapi tak lebih daripada bulan lain.
Pasal apa? Pasal saat ni lah tidak ada ilmu. Puasa tapi ilmu tak ada. Nah, kita kira makan bukan hanya berbuka, qada makan minum hak kita tak boleh makan saat siang tadi. Ini disebut oleh ulama-ulama. Lepas tu makan banyak. Nah, kita qada makan pagi, makan tengah hari, makan petang, maghrib tu kita qada sekaligus. Nah, panasan tak boleh makan, qada hak siapa hak maghrib ni. Atau makan banyak. Ni tak boleh. Makan terlalu banyak, siapa seing tak boleh nak nafas, melampaui batas, hukumnya haram. Bukan makan babi haram. Makan banyak sangat haram. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, Tuhan kata, minumlah wala tusrifu, jangan melampau, jangan nebeng. Ulama kata makan nebeng dah lalu, siapa nyanda dah boleh nak benda dah macam ulang sawa, hukumnya haram. Inilah makan minum yang halal tapi haram. Lagu mana? Melampaui batas. Dia makan banyak buka, lepas tu nak semayang tarawih. Mayang tarawih bila tu imam baca panjang, dimarah ke tu imam? Nah, padahal punca daripada dia makan banyak. Tu imam mayang lapang je. Dah mayang lapang, baca panjang sikit, dah panjang pun waktu je. Tapi belakang dia makan banyak jadi dorok kan, dorok. Dah sekali rokok jatuh 3 tin nasi. Banyak sungguh makan. Nah, tema waktu je. Duha wal laili iza saja. Pak makan banyak belakang, lambat datang ni baca. Berat menandang tunggu. Maya apa gitu. Nak maya tarawih ingat nak dia sudah. Ada pula nak semayang, lepas tu nak cepat sudah. Nak cepat sudah maya rumah lah pada. Tak usah semayang masjid, tak usah semayang kat surau. Surau dia ada dah target dia. Hak ni target 30 juzuk, hak ni target 15, hak ni target 10, hak ni target 5 juzuk. Kau ada lah. Tiba-tiba kita semayang ramai-ramai berjemaah, lepas tu nak cepat sudah. Tak kena. Jadi punca dia makan minum kita berbuka tadi. Sama juga dengan sahur. Sahur ini barakah, malik, sunnah hukum dia. Dan sahur bukan tujuan kita sahur supaya kita tak berasa lapar siang hari, bukan tu bukan tujuan sahur. Bersahur ini perintah daripada Nabi yang pertama untuk membezakan puasa Islam dengan puasa yang bukan Islam. Kemudiannya sahur ini supaya memberi sedikit kekuatan kepada kita supaya siang lagi kita boleh menjalani kehidupan macam biasa. Dan mesti ada rasa lapar. Kalau kita puasa tak rasa lapar, tidak ada hikmah puasa. Puasa ni nak suruh kita rasa lapar, rasa pedih perut, dan kita rasa macam mana? Oh macam ni orang miskin rasa. Oh macam ni orang tak ada duit nak beli makanan, nak beli minuman, tak ada duit di Syria, di Palestin, di macam-macam negara orang miskin-miskin. Macam ni dia rasa supaya rasa kasih, cinta dan sayang kepada orang yang miskin-miskin. Tiba-tiba kita puasa tak rasa lapar. Pasal apa tak rasa lapar? Pasal sahur tadi, sahur. Masalah kat sahur tadi. Kerana sahur makan banyak sangat. Saat ni yang gaul dengan buyuk-buyuk. Sahur apa gitu? Jadi bila bersahur makan banyak sangat, menyebabkan tak rasa lapar di siang hari, kita pun tak rasa macam mana orang miskin rasa. Ada orang dia kata, mana mu puasa tak? Puasa lah Ramadan kan? Dan mu rasa lapar? Oh lapar lah. Tengok aku, dah rasa lapar sikit pun. Mu darah cetak mu. Ada tak? Padahal dia pada. Ada pula puasa tak rasa lapar. Puasa nak beri rasa lapar. Tu puasa. Nampak? Jadi banyak kita, benda yang kita tak tahu. Pasal apa? Tidak ada ilmu.
tak belajar agama, tak duduk dalam kuliah-kuliah agama. Rugi ya kita. Sementara Tuhan bagi umur ni, duduklah dalam rumah Allah, duduklah dalam majlis-majlis ilmu. Tak rugi pun. Bukan kena takik. Kena takik ramai-ramai mari ni. Free je. Selesa duduk dalam rumah Allah dengan ekongnya, dengan kipahnya, dengan kapeknya. Zaman Nabi masjid sujud atas tanah je. Lepas tu ulama-ulama kata Nabi sapu wajah Nabi kerana apa? Terlekat pasir-pasir atas dahi Nabi. Nampak? Bukan kapek macam kita ni. Kita selesa semayang. Ada kipah. Kipah pun panas lah. Letak ekong pula. Letak sejadah. Tak cukup dengan sejadah. Kapek pula letak. Kapek pula bukan hak nipi-nipi tebal-tebal 3 inci setengah. Sekali sujud tak jumpa cari hidung. Tebalnya kapek. Tak mari juga. La ilaha illallah. Orang kena tangan. Siapa tak datang masjid, tak datang rumah Allah. Nampak? Tak tengok dia batu kis tu. Batu kis belah kiri tu. Kau patung so. Warna kuning tu. Kan dia ada tangga kan atas tu. Nanti bilang tangga dia berapa. Buat rombongan sekali suat bilang tangga. 272 anak tangga. Tak? Ada tak orang naik atas ha? Dia agama lain. Tapi sanggup naik tangga yang sangat tinggi. Kerana apa? Kepercayaan mereka. 200 lebih anak tangga. Allahu Rabbi. Naik, hok turun. Nampak tak? Dan kita masjid berapa anak tangga kita? 3 anak tangga. Faham? 2 anak tangga ada. 1 anak tangga ada juga masjid surau. Betul tak? Tiba-tiba dak mari juga. Allahu Rabbi. Pada kambing ni. Dah 3 anak tangga tak boleh datang juga rumah Allah Ta'ala. Bukan 272 anak tangga. Kalau 272 anak tangga masjid surau tengok dengan tok imam dah pergi. Mana dah pergi mayat tok imam dah sakit lutut beram nang tinggi sangat. Tapi dak 3 anak tangga je. Lagi pula agama Islam agama yang benar, agama yang hak, sembah Allah Tuhan yang sebenar, dia Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak sebenar, Tuhan pelawak. Mereka nak bersungguh-sungguh, kita tak bersungguh, rugi ya. Dalam datang free je, kan kena bayar. Hak bayar kita pergi pampir kena bayar kan. Kita pergi ramai-ramai bawa anak, bawa tok, bawa cucu. Tengok cerita kat anu pawagan kena bayar ke free ya? Kena bayar. Kita pergi 6.5 tunggu. Nak tengok cerita Spiderman. Bayar tiket. Baru ni pula tiket dia beratus ramai-ramai kepau. Viral dalam Facebook orang atau ke kita. Tengok Ustaz orang Melayu kita berkata nak ambil tiket K-pop, nak tengok artis Korea, mari Malaysia, dah lama dah. Sanggup ambil tiket, beli tiket, bukan free tau. 274 riyal. 274 ringgit tiket paling murah, paling mahal tak tahu paling murah. Paling murah dah kan duduk depan, belakang kat jaga. Tapi kesungguhan kepada dunia habis pitih tak ada hal. Betul tak? Beratus ni. Ramai beratus ni. Berayak repang kali beratus ni. Daripada sini sampai tu meluh. Panjangnya beratus. Nak ambil tiket, nak tengok artis hak kapi. Darah sunat punya orang, puluh. Nak tengok juga. Allahu Rabbi. Gitu je kita. Habis gitu.
semua kita habis macam tu sahaja. Dalam keadaan melakukan kerugian yang sangat besar. Batu dinamakan hari kiamat Yaumun Nadamah, hari penyesalan, kerana manusia yang melakukan perkara-perkara yang lara di atas dunia akan menyesal di hari akhirat. Jadi moleknya kita menyesal dulu daripada menyesal hari akhirat. Gunakan kesempatan Ramadan yang ada ini. Nampak tak? Minta doa kepada Allah, biar Allah beri kita kekuatan dapat melaksanakan ibadah. Jangan berlalu Ramadan dalam keadaan kita kosong daripada pahala, lagi pula tak dapat keampunan Allah. Allah tidak akan terima ibadat melainkan daripada hamba-Nya yang bertakwa. Dah tutup aurat, puasa dak tutup aurat, takwa dah. Takwa. Tak pakai tudung, puasa tak pakai tudung. Puasa tapi dak sembahyang. Tak. Dia dak sembahyang. Subuh dak sembahyang. Zuhur dak sembahyang. Asar dak sembahyang. Maghrib kau dak sembahyang lagi pasal apa? Buka puasa. Bila sembahyang? Sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih je. Hak 5 fardu tak sembahyang. Berat menandang sungguh. Macam-macam. Ulama kata dua kumpulan yang menunggu Ramadan. Yang pertama kerana nak dapat kelebihan, keistimewaan Ramadan. Faham? Yang kedua kerana nak raya. Pasal nak raya, sebab tu dia nak dengar Ramadan. Putih derma ke? Kenda. Jadi kita lancarkan derma pada malam ini insya-Allah. Derma yang tuan-tuan, puan-puan sumbangkan pada malam ini kita akan salurkan kepada sekolah rendah agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni kita akan beri kepada sekolah sekolah rendah Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Jadi siapa-siapa yang nak menderma maka bolehlah berbuat demikian, meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam bekas-bekas yang pelajar-pelajar kita jalankan sekarang ini. Pakak-pakak berilah. Nampak? Ajar diri kita biar murah tangan, beri derma. Pasal orang-orang hak mati-mati dah, orang hak nazak, dia nak hidup semula kerana nak sedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah. Dia bukan kata aku nak pergi Mekah kan? Aku nak sedekah je. Pasal antara ibadat yang mudah buat sedekah. Tak payah mana seluk kocek buh dalam tabung. Payah apa? Mudah sangat-sangat. Dan bulan Ramadan biar kita ajar diri kita jangan kedekut. Nabi kata salasun muhlikat. 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama syuhus syadid, kedekut yang melampau. Orang kedekut dirugi, tidak akan untung. Yang lebih rugi lagi syuhus syadid. Kalau kedekut biasa Arab panggil bakhil. Bakhil. Kedekut bakhil, Arab panggil bakhil. Tapi kedekut yang melampaui batas dia panggil syuh. Bakhil ni harta kita tak beri korang. Itu bakhil. Syuh ni bukan kata harta dia saja. Harta orang lain pun kalau derma dia sakit hati. Dia kata dah usah derma lah, dia banyak dah duit. Ni dah lah kedekut dah. Dia hajar kawan dia kedekut pula. Ni dia panggil sek syuh. Syuh syadid, kedekut yang melampau-lampau. Yang kedua wahawan muttabaun, seseorang yang mengikuti hawa nafsunya. Dalam bulan Ramadan
Jangan ikut hawa nafsu. Macam kita pesan tadi masuk bazar Ramadan, jangan ikut nafsu. Beli setakat hak kita nak makan. Bukan nafsu kita nak. Nafsu nak memang ada. Nafsu kalau boleh nak beli belaka. Kalau boleh ingin sodek-sodek, nak mamah, nak gigi, nak buat buka puasa. Tu nafsu semua nak beli. Jepu, nak goreng pisang. Tak. Kalau Terengganu buat macam-macam kuih ada. Lopak tikang ada, lopak galau ada, onde-onde, taik itik, taik lembu, taik khubal. Kari pak, dok kari pak, abi licin. Macam-macam jenis makanan. Hak tidak ada bulan biasa, ada bulan Ramadan saja. Allah, banyaknya kuih. Sebab tu bulan Ramadan jagalah. Banyak benda kita kena jaga. Kemudiannya perbanyakkan baca Quran. Bulan Ramadan. Imam Syafi'i dia baca Quran bulan biasa 1 hari 1 kali khatam. Masuk bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam. Ni Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Orang hebat. Dia kata boleh buat gitu, banyak sangat baca, boleh baca gitu. Boleh ya. Dari baca gana, baca macam kita baca. Yang mana banyak sangat boleh khatam. Berkat. Berkat. Dia berkat dan berkat agak. Banyak, tak ada masalah. Lepas tu dia ajar kepada cerita Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni cerita panjang. Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang sangat jauh. Kalau naik unta 7 minggu baru sampai. Tapi Nabi sampai masih yang sangat sekejap. Mengambil masa beberapa juzuk saja pada waktu malam. Pasal apa? Ulama-ulama kata barakah. Berkat. Jadi dalam hidup kita berkat, banyak benda kita boleh buat. Ibadah, banyak benda kita boleh buat. Boleh mari masjid, boleh baca Quran, boleh sedekah, boleh semayang fardu, semayang sunat pula, karang tahajud pula. Allahu Rabbi. Berkat. Orang yang hidup dia tak berkat, sehari hidup dia tak boleh buat apa-apa. Baca Quran tak sempat, datang masjid tak sempat, semayang jemaah tak sempat, semayang juga tapi ujung-ujung itu. Semayang Zuhur masuk waktu asar. Dia semakat dengan tempat bang. Dia takbir Allahu Akbar. Semayang Zuhur orang bangsa. Di semayang asar orang zaman Maghrib Allahu Akbar. Di semayang Maghrib orang Pansyak Allahu Akbar. Di ujung-ujung apa? Di semayang Isyak orang bang subuh. Memang balik awal tu orang gini. Pasal apa? Tiada berkat. Al-barakatun ziyadatul khair. Berkat-berkat ni kebajikan kita makin bertambah, makin bertambah walau gaji kita tak banyak. Dia berkat ni bukan gaji banyak. Kalau berkat ikut gaji banyak, tapi ya berkat. Betul tak? Orang kapi ya berkat. Dan siapa dah gaji orang kapi? Berapa? Kereta saja pun juta dah. Depan rumah kereta macam Yuska orang kapi. Adakah itu berkat? Tak. Berkat ni kita dapat jalani kehidupan kita ini taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Lepas tu kita katakan jangan buat ibadat bermusim. Ibadat ni bukan macam buah durian, bukan macam buah duku. Ada musim dia baru ada. Jangan kita buat ibadat pada Allah selagi mana Tuhan beri kita nyawa, buat ibadat. Ni hidup. Bulan Ramadan baru datang masjid. Bengong bunyi orang. Nisfu Syaban baru datang masjid. Bila habis Ramadan tak ada hadis masjid. Ia kira Tuhan ni ada bulan Ramadan saja. Lagi malam esok ramai. Mana-mana tempat lah, bukan kata masjid ni saja dah.
Terengganu pun sama tau. Kalau Terengganu mana-mana masjid, mana-mana surau, malam pertama semayang tarawih penuh. Siapa nak rutuh masjid? Kat luar ni apa sejadah pula kat tepi jalan tu. Apa sejadah? Bukan kata semayang tarawih, semayang isyak tu ramai dah ni, penuh ni. Dalam kolah ada 3 orang semayang. Memang ramai sungguh. Tapi minggu pertama saja. Minggu kedua makin sikit, makin sikit, makin sikit. Minggu ketiga tinggal Tok Imam dengan Tok Bilal je. Faham tak? Dah apa kena orang lain? Orang sibuk tu. Dah pasang lagu raya pula ada apa-apa dalam selamat hari raya. Tak ada masjid dah, terakhir tak ada dah. Di Mekah tu 10 malam terakhir macam nak pecah Masjidil Haram penuh dengan orang. Nak rebut kelebihan Lailatul Qadar. Kita tahu. Malah ngomong. Begitulah tiap-tiap tahun kita kena tipu di syaitan. Baik. Dia kata kita gua ni Ustaz baca hadis syaitan kena ikat. Tapi saya bulan Ramadan saya jahat juga. Pasal apa? Saya buat dosa, saya buat maksiat. Ustaz kata, Nabi kata syaitan kena ikat. Rasul sinatin syayatin diikat, ditambah syaitan-syaitan. Nah macam mana saya bulan Ramadan saya buat jahat agak Ustaz? Jawabnya mung syaitan tu. Allah beri kepada kita 12 bulan. 11 bulan ni Tuhan suruh kita, 1 bulan ni Tuhan suruh kita puasa. 11 bulan tak payah puasa. 11 bulan ni kita diajar oleh jurulatih hak kita kasih. Kalau main bola dia ada jurulatih dia. Jurulatih dia ajar begini begitu, cara nak sepak, cara nak strategi macam-macam. Tiba permainan sungguh, jurulatih duduk dalam ke duduk luar. Jurulatih duduk luar, pemain duduk dalam padang. Pemain bola akan bermain ikut jurulatih aja. Betul tak? Begitu juga dengan Ramadan. 11 bulan kita duk ikut telunjuk syaitan. Bila masuk bulan Ramadan, walau syaitan kena ikat, kita ikut cara tunjuk aja rentak yang diajar oleh syaitan iblis. Sebab tu kita katakan tadi bulan Ramadan lah kita ambil peluang didik hati kita. Dia jadi orang yang baik. Jadi orang yang soleh. Tak ada masa dah. Esok lusa mati lah kita. Dia mati ni tak nanti penyakit. Dia kata saya tak ada penyakit lagi Ustaz. Memang ada. Dia malaikat maut mari tak tanya ada penyakit tak ni? Ke malaikat tanya. Waalaikumsalam. Saya malaikat malaikat. Dah apa mari sini? Lah kat gigi dah lama dah 5 minit gigi haji matinya. Dah kita tak ada penyakit. Malaikat kata lah tak ada penyakit. Tak ada penyakit. Tak ada penyakit dah mati gigi lah. Waalaikumsalam. Ada gitu malaikat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal tempoh masa mati seseorang, matilah dia. Tak dapat diperlewat atau dipercepat walau 1 saat. Budak-budak mati, orang tua mati, orang muda mati, betul tak? Zaman dulu 80-an, 90-an. Kalau penyakit serangan jantung, umur 70, 80. Betul tak? Masuk tahun 2000. 2005, 2006, 2010 yang kena serangan jantung umur 40. 2016, 2018, 2019 yang kena serangan jantung umur 19, 15, 20. Jangan main.
Nah, tengah-tengah main badminton terang ni, bum, gebah. Yang kata tengah main ni PUBG ni, bum, apa kerah. Faham ni? Tak kira, tak ada kira. Amal soleh. Amal soleh yang akan tolong kita di alam barzakh. Hidup jangan lawan Islam, jangan lawan Allah, jangan lawan Quran. Nana kalau lawan ramai-ramai, jangan join dia, biar dia bodoh seka. Kita jangan lawan Islam, jangan lawan agama Allah. Betul tak? Hijrah kita duduk atas muka bumi Allah, taat pada Allah. Mu nak lawan Tuhan, mu punya pasal, mu masuk neraka seka, aku tak mau masuk. Aku pas berdiri semayang minta sama dengan Allah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka bukan lawan aku. Mu nak kata hukum Islam tak sesuai, mu nak kutuk ulama-ulama, mu nak hina Nabi, mu punya pasal lah. Aku belajar, aku ada ilmu. Dasar kata hina Nabi, kata tak sesuai sunnah Nabi, kata tak sesuai Quran, kata tak sesuai Islam, dilaksanakan dalam negara, punah jahanam akidah. Tepah tekek duduk dalam neraka. Ilmu nombor 1. Nampak? Belajar biar betul-betul, belajar biar bersungguh-sungguh. Biar penat lelah kita buat ibadat, akhirnya dibayar oleh kerajaan Allah hari akhirat. Jangan kita atas dunia lelah buat ibadat, tiba-tiba Allah tak bayar hari akhirat, masuk neraka juga. Pasal apa? Ilmu tak ada. Semayang sangat. Lelah semayang. Rokok lama, diri lama, sujud lama. Sujud lama dia ni, dekat 2 minggu sujud. Tapi lawan agama Allah. Pergi Mekah sama, setahun 8 kali pergi Mekah. Memang hebat haji ni kalau tamang ni tak boleh lawan lah, dia memang hebat sungguh. Kalau dia tak ada kat tamang ni, ke Mekah lah tu. 8 kali pergi Mekah, bayang Kalau dia naik bah kat Jabal Nur, dicurung kat Jabal Nur, unta Jabal Nur tegur dia. Bunyi. Unta kata mari pula datang ni. Baru ni mari dah. Memang hebat sungguh lah. Tapi dia tak ada ilmu melakukan ibadah, punah jahanam ibadah. Ilmu nombor 1. Nampak tak? Belajarlah agama biar banyak. Imam Syafi'i besar-besar ni belajar ngaji agama. Nampak? Pergi Madinah belajar dengan Imam Malik 19 tahun. Riwayat kata 9 tahun dia balik nak jumpa dengan mak dia. Beri salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa dia? Ni Imam Syafi'i ni, ada balik dah ni. Mak dia kata, balik habis dah belajar, habis dah ngaji, dah habis lagi tapi baliklah nak jumpa dengan mak, lama tak balik. Mak dia kata, pergi balik semula, belajar siapa habis. Biar penuh ilmu dalam dada, baru balik jumpa dengan mak. Orang dulu-dulu. Waktu bila besar, jadi Imam Syafi'i. Nampak ulama yang mustahid, sangat-sangat alim. Apa kitab Muwatta 3 hari. Setengah riwayat kata 2 hari. Kitab Muwatta tebal-tebal karangan Imam Malik. Nampak tak? Kesungguhan. Belajarlah. Masa kecil ni belajar, masa muda ni belajar, masa sihat ni belajar. Dan tua payah lah, bukan kata tak boleh belajar, payah. Bila tua serba tak jadi. Nak kolah-kolah pun payah. Nak kolah-kolah guna tua tu. Ada 2 putung je gigi tu pun bola kocek. Nak kolah-kolah kepala otak apa lagi? Bukan kata tak boleh belajar, tapi susah. Bila muda, sihat, mudah buat ibadat, mudah belajar, mudah. Serba mata pun terang, telinga pun dengar. Dah bila tua, payah.
Tunggu kata muka surat ada 12, dia faham muka surat ada 22, dah tinggal dah apa dengar. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faghr. Dua nikmat Nabi kata yang sering manusia ini lalai. Tak hargai. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat kelapangan masa. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita sihat, lapang masa, tumpukan kepada ibadah. Terutamanya Ramadan yang akan datang lusa. Tak? Esok terawih, lusa kita mula berpuasa bulan Ramadan, insya-Allah. Pasang niat dalam hati kita, mudah-mudahan puasa aku pada tahun ini Allah Ta'ala berikan pahala, keampunan. Tak paling mahal sekali keampunan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awal rahmat, pertengahan keampunan, akhir pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan tafsirah yang ringkas pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat mengampunkan dosa kita, sempatkan kita dengan Ramadan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarmi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi